kalau cikgu akak kenal akak. Okay, so bila cikgu kita kenal kita, kita lagi senang bercakap dengan mereka. So kalau dekat dalam, contoh kalau online kan, kita selalu WhatsApp, kita kalau call pun akak pernah juga, tapi selalunya akak akan WhatsApp. Kita kalau kita nak tanya tu memang santai je. Sebab apa? Sebab dalam kelas online, cikgu tahu kita bagi perhatian. Cikgu tahu kita jawab semua soalan, cikgu tahu kita tanya soalan yang kita tak faham. So bila dekat dalam WhatsApp, kita memang santai je dengan cikgu. Cikgu tahu kita ni pelajar yang dah berusaha. So kalau kita tak faham pun, dia akan terang bersungguh-sungguh. Okay? Even walaupun kita tak aktif pun dekat dalam kelas, sebagai seorang cikgu, mereka mesti nak nampak anak murid mereka berjaya. So jangan takut nak tanya. Kalau kita ada soalan, kita tak tahu macam mana nak jawab, kita tanya je cikgu-cikgu. Okay, insyaAllah mereka akan jawab. And second, sebenarnya, yang kedua, bila kita belajar online ni, sebenarnya kita ada lagi banyak masa untuk kita belajar. Banyak masa untuk kita nak, orang cakap me time. Okay? And kalau akak akan gunakan masa ni untuk akak jadi lebih daripada orang lain. Akak tak suka kalau akak nampak, bukan sebenarnya bagus je kalau kita ada sifat ni. Bila mana kita tengok orang lain lebih berjaya dan kita rasa kita nak lagi berjaya daripada mereka. Tapi dalam masa yang sama, kita tak boleh nak jatuhkan mereka. Apa yang kita nak buat, kita kena effort lebih lah daripada mereka. And kita kena effort, kita kena keluar daripada comfort zone. Okay? So, kalau akak tengok contoh dalam kalau jawab kuizis kan, akak nampak kawan akak dia jawab dapat markah full satu. Walaupun kurang satu, kita as a pelajar, kalau kita nak jadi pelajar yang cemerlang, kita kena ada rasa kita nak lebih daripada orang, kita nak lagi berjaya daripada orang. Supaya bila kita ada rasa perasaan macam tu, kita akan buat dengan bersungguh-sungguh. Kalau kita belajar, kita akan belajar bersungguh-sungguh. And even kalau macam biologi, kalau macam sains-sains kan, kita kalau macam selalunya sains, kita akan baca buku sebab dia teori. Tapi kalau kita rasa kita nak lebih daripada orang lain, kita akan selidik benda tu sendiri. Kita akan buka internet, kita akan cari soalan-soalan kebat, and dalam masa yang sama, kita akan improve kita punya kebat skills. Okay? Itu antara kelebihan kalau kita belajar online. And sebenarnya senang je kalau kita nak tahu soalan-soalan kebat ni kan, sebab memang dah banyak dah memang selalu keluar dekat online. Kalau kita jawab soalan pun, kalau kita banyak buat soalan pasia, benda-benda yang sama je sebenarnya yang akan keluar. Kita, macam akak cakap tadi, kita kena rapat dengan cikgu kan. And kadang-kadang bila tengah cek dengan cikgu tu, bila tengah tanya soalan, cikgu akan share. Okay, Raihana ni soalan ni selalu keluar. Soalan ni jarang keluar tapi kena baca juga. And selalunya dekat dalam buku teks kita ada kotak-kotak kecil tu. Itu pun penting juga. Okay, cikgu akan cakap macam tu dekat kita. So, masa tu, perasan tak kita dah dapat ilmu lebih daripada kawan-kawan kita. Tapi sebagai seorang pelajar, kita tak nak cemerlang seorang-seorang. Kita nak ajak kawan-kawan kita. So, kita kenalah bagi tahu kawan-kawan kita juga. Okay, kita ada group kelas ke, group dash ke. Kita bagi tahu, okay, kena fokus dekat sini, kena fokus dekat sini. And sebenarnya kalau kita tolong orang, Allah akan tolong kita 10 kali ganda lebih daripada kita tolong orang tu. Sebab itulah orang yang berjaya selalunya dia akan share banyak benda dengan kawan-kawan dia yang lain. Tak ada orang dia berjaya seorang-seorang. Kebanyakannya orang yang berjaya ni dekat bawah-bawah dia ramai sangat pengikut. Pengikut yang pernah belajar dengan dia, yang pernah sama-sama pengalaman dengan dia kan. Okay, so yang ketiga pula, akak rasa apa kelebihan kalau kita belajar PDPR ni kan? Akak kurang mengantuk berbanding kelas. Sebab kalau kelas, kita kena hadap buku tau. Kita kena hadap buku, pandang depan. Hadap buku, pandang depan. And kalau kita belajar PDPR online ni sebenarnya banyak benda, banyak aktiviti yang kita boleh buat. And banyak sangat bahan-bahan yang kita boleh suggestkan dekat cikgu untuk mereka guna. Contohnya macam kita pun boleh, kita boleh volunteer untuk buatkan bahan untuk cikgu-cikgu. Contohnya kan macam dekat dalam batch akak, memang biasalah perempuan kan suka kan nak main-main edit-edit benda ni kan. So macam contoh,
cikgu dah cakap, okay, esok cikgu nak ajar bab-bab ni. So, adalah beberapa kawan akak yang rajin tu, memang dia sediakan bahan untuk cikgu sebab dia tahu uh, ki- sebab dia tahu bila kita guna bahan-bahan yang cantik, kita punya attraction tu akan lebih. And benda tu secara tak langsung dah tolong rakan-rakan. And kawan-kawan pun masa tengah kelas tak bosan. And semua pun macam wah cantiknya, cantiknya, cantiknya. Okay, so sambil kita wah cantiknya, cantiknya tu kita tak ngantuk. And cikgu-cikgu pun puji juga sebab kita cantik. Kita cantik pula dah sebab bahan yang kita share dengan kelas tu cantik. And ilmu pun senang nak masuk. Sebab apa? Sebab time kelas kita tak rasa tertekan. Kita rasa benda tu macam belajar is a fun. Study is a fun thing. Kita tengok benda best. Sebab kita tengok benda yang kita suka kan. Kalau kita tengok benda yang kita suka, kita rasa tenang. And kita rasa nak buat lagi banyak benda tu. Okay, so itu antara kelebihan yang akak rasa ada. Okay, so bergerak kepada kelemahan pula lah kan. Macam adik Alia Nurmaisara kata tadi, antara adik-adik ni yang tak ada yang ada masalah internet, masalah gadget. So sebenarnya kita sebagai pelajar, sebagai hamba Allah dekat muka bumi ni, belajar tu ialah ibadah. And kita kalau kita buat apa-apa ibadah pun, insyaAllah Allah akan mudahkan segala urusan kita. And ingat, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita kena cari cara macam mana kita nak atasi masalah kita tersebut. Sebab tak semua masalah orang lain boleh selesaikan. Nak tahu kenapa? Sebab kadang-kadang orang bagi masalah ni sebagai alasan. Dan kita kena ingat satu ayat yang Allah ada cakap, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah sesebuah kaum melainkan mereka ubah diri mereka sendiri. So macam mana kita nak ubah diri kita sendiri? Macam mana kita nak belajar, kita nak berjaya? Kita tak boleh banyak bagi alasan. Sebenarnya alasan ni dia macam, sebenarnya dalam apa-apa kalau kita nak berjaya, dia memang takkan ada alasan. Sebab orang yang nak berjaya, semua alasan tu dia akan selesaikan. Okay, dia akan selesaikan dengan diri dia sendiri, or dia akan tanya orang-orang sekeliling yang ada masalah sama dengan dia. Okay, insyaAllah dia akan selesaikan dengan baik. So, insyaAllah tu je perkongsian daripada akak tentang kelebihan dan kekurangan belajar PDPR online ni. So, insyaAllah semoga apa yang akak cakap ni adik-adik ambil iktibar, and mana yang baik tu datang daripada Allah, mana yang kurang pun datang daripada Allah tapi disandarkan kepada diri akak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Kak Raihana. Dia ingatkan kepada peserta yang ingin bertanya soalan, boleh tuliskan di ruangan chat. Seterusnya, panel kita yang kedua ialah Ustaz Adnan Roslan, atau nama sebenar beliau ialah Ahmad Adnan bin Roslan, yang merupakan pengasas Tarbiyah Sentap. Beliau juga merupakan seorang penulis, penceramah dan komposer Tarbiyah Sentap sejak tahun 2015 sehingga kini. Soalan pertama, boleh Ustaz kongsikan nasihat ataupun tips untuk pelajar-pelajar yang alami tekanan semasa PDPR? Mungkin ada di luar sana yang mengalami masalah tekanan emosi. Dan yang kedua, boleh Ustaz kongsikan peristiwa kejayaan yang dilakukan para sahabat semasa wabak taun? Apa punca masalah remaja zaman sekarang dan kenapa perlu menjadi insan yang bermanfaat? Saya persilakan Ustaz untuk jawab. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Khabar semua, semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Semoga sihat walafiat. Semoga Allah SWT memberi kekuatan untuk mengharungi segala ujian-ujian sepanjang kita hidup ni. Dan minta maaf sebab saya sebenarnya lupa program pada hari ni.
Sebab PA saya pun lupa. So nasib baik PA call saya dan ingatkan saya. Okey. Apapun tahniah kepada sahabat-sahabat sekalian yang join program pada tengah hari yang indah ni. Walaupun tengah cuti, tengah relax-relax, tapi korang masih sanggup berjuang, join program-program ilmu macam ini. Ini membuktikan bahawasanya korang ni anak-anak muda yang hebat, anak-anak muda yang berjaya, anak-anak muda yang cintakan ilmu, anak-anak muda yang ingin menjadi orang yang terbaik, insya-Allah. So saya doakan moga Allah kurniakan syurga kepada korang semua. Petang lah Ustaz, bukan tengah hari. Ni baru tengah hari lah. Petang pukul lepas asar baru petang. Okey. So soalan pertama saya nak jawab, macam mana kita nak menghadapi tekanan perasaan sepanjang belajar kat rumah ni, sepanjang PKP ni. First thing first, kita kena tahu satu benda bahawasanya depression tu wujud. Depression tu wujud. Dia bukan benda yang main-main. Dia bukan benda yang pura-pura. Tidak. Kalau kita nampak kawan kita depression ke apa, benda tu memang betul-betul wujud. Yang kedua, saya nak bagi tahu juga bahawasanya orang yang depres ni bukan sebab iman dia masalah. Ada orang kata kau ni depres sebab tak ada iman. Kau ni depres sebab iman lemah. No, tidak. Depression adalah satu penyakit. Dan bila penyakit ni, semua orang boleh kena penyakit tu. Samalah macam demam. Demam pun penyakit. Sakit jantung tu penyakit. Kanser tu penyakit. So boleh tak kita cakap dekat orang yang demam, "Weh, kau demam sebab iman kau lemah. Weh, kau kanser sebab tak ada iman." Mana ada. Ini semua ujian daripada Allah SWT. Setiap kesakitan, setiap kesedihan, setiap ketakutan, itu semua ujian. Dan dalam hadis ada menyatakan sekiranya kita bersabar dengan perkara tersebut, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Sebab itulah jangan jadi orang yang judgemental. Bila nampak kawan-kawan kita, adik-beradik kita yang diuji dengan depression, kita kata engkau ni iman tak ada, engkau ni iman lemah. Tulang kau banyak sangat dosa kau buat. Itulah kerja buat maksiat je kerja. No. Kata-kata macam itu tak membuatkan dia orang sembuh pun daripada depression tu. Kata-kata macam itu menyebabkan mereka bertambah depres. Faham Sebagai orang yang depres pula, yang tadi tu teguran kepada orang-orang yang ada kawan yang depression. Kepada mereka-mereka yang diuji dengan depression, first thing first yang korang kena buat adalah korang kena tahu dan admit yang korang sakit. Kena admit yang korang sakit. Korang jangan rasa macam, tak, aku tak sakit. Aku sihat. No, dah sakit tu, admit lah diri tu sakit. Samalah macam orang kanser, dah sakit, dia tak nak mengaku dia sakit. Lepas tu dia tak nak berubat. Bila tak berubat, jadi makin teruk. Saya bagi contoh, mak mertua saya. Dia sakit. Dia tak nak pergi hospital. Dia kata dia okey. Padahal sakit. Last, bila dah kritikal, masuk hospital, rupa-rupanya kedua-dua buah pinggang mak mertua saya dah rosak tahap 5. Dan akhirnya sekarang setiap minggu kena pergi dialisis 3 kali. So sebab itulah bila kita sakit, admit kita sakit. Kalau kita ada simptom-simptom depression, segeralah bagi tahu mak ayah kita dan terangkan mereka tentang apa itu depression. Tunjuklah Google ke apa ke, buka sekarang ni nak tahu simptom, buka je Google simptom-simptom depres. Ada banyak dah doktor-doktor menulis. Dan bagi tahu mak ayah kita, tunjuk kat mereka simptom-simptom tersebut dekat Google tu dan bagi tahu yang kita ada simptom-simptom tersebut. Maka pergilah ke jumpa doktor psikiatris, minta nasihat mereka. Kalau perlu makan ubat. Kalau perlu ada rawatan susulan, buat rawatan susulan. Yang penting laksanakan rawatan sesegera yang mungkin. Sebab ada orang dia tak nak buat rawatan. Sebab itulah dia berterusan dalam depres tu. Sebab tu saya kata kita perlu admit. Kalau kita depres, kita perlu admit. Bila kita dah admit kita depres, baru kita akan ada usaha untuk sihat ataupun usaha untuk sembuh daripada depres tu.
Contohnya makan ubat, jumpa doktor. Bergaul dengan orang yang betul. Menjaga kewajipan. Besarkan hati. Macam-macam lah bila kita admit kan. Sebenarnya saya nak simpulkan, macam mana kita nak sembuh daripada depression ni ada beberapa step. Pertama sekali, first thing first, berdoa pada Allah SWT lah. Itu sangat penting. Ada orang menafikan terus. Tak payah doa pun, tak payah doa. No. Doa kunci utama. Yang kedua, pergilah jumpa doktor buat rawatan, makan ubat ke, kaunseling ke, apa-apalah. Yang ketiga, bergaul dengan orang yang betul. Kalau kita bergaul dengan orang yang salah, kita akan bertambah depres. Bergaul dengan orang yang betul, orang yang faham kita, orang yang boleh bantu kita, orang yang boleh bagi semangat kat kita, orang yang tak judge kita, orang yang tak skeptikal pada kita, orang yang membimbing kita, orang yang menasihati kita dengan baik. Duduk dengan circle yang membuatkan kita menjadi bertambah baik, bukan bertambah buruk. Keempat, cerita masalah kita pada orang. Kita kadang-kadang stres kenapa orang tak faham kita. Tapi macam mana orang nak faham kita kalau kita tak cerita pada orang apa masalah kita? Betul tak? Kita sendiri pun kadang-kadang tak faham diri kita. Macam mana kita nak expect orang faham kita? Sebab itulah kalau kita nak orang faham kita, kita ceritalah pada orang. Kita jangan mengharapkan semua orang faham kita. Tak boleh. Kalau kita ada masalah, cerita. Yes, walaupun mereka mungkin tak boleh selesaikan masalah kita, tapi sekurang-kurangnya mereka memahami kita. Yang kelima, jaga kewajipan. Jaga kewajipan. Benda ni penting sebenarnya. Ada orang dia setiap kali dia depres, ada orang nasihat untuk solat, dia terus nafikan. Dia kata, aku tak nak dengar pasal solat. Aku tak nak dengar pasal solat. Sedangkan kalau tengok ulasan doktor-doktor pun, antara benda yang boleh menguatkan seseorang di kala depression adalah rohani dia. Rohani dia. Iman ni penting. Yes, iman bukan faktor depression. Tetapi iman yang kuat sangat membantu untuk sembuh daripada depression. Sebab tu kita boleh lihat dekat negara-negara barat, ramai bunuh diri. Dekat Malaysia, ada orang bunuh diri tapi kurang. Kenapa? Apakah yang menyebabkan seseorang tu terselamat daripada bunuh diri? Iman dia, betul tak? Kerana dia ada iman. Kalau tak ada iman, dah lama dia bunuh diri kan? Macam orang-orang kafir. Sebab itulah iman ni faktor yang sangat penting. Jaga kewajipan, jaga solat, cuba baca Quran, elakkan buat benda-benda yang haram. Sebab benda tu pun memberi impak juga pada diri kita. Okay? Itu dari sudut macam mana nak sembuh daripada depres lah. Sekarang ni saya nak ulas dari sudut pembelajaran pula. Sebenarnya sahabat sekalian, kita kena pandai mengawal emosi kita. Saya cerita sikit lah time saya sekolah dulu kan. Saya kena ragging. Time saya form 1, saya kena ragging. Dengan lebih kurang 15 orang. 15 orang form 4. 15 orang form 4. Pukul saya, torture saya. Tumbuk saya. Jerit kat saya. Diorang kata saya ni budak paling teruk. Saya ni semua orang tak suka. Semua orang benci kau. Ustaz-ustaz benci kau. Cikgu-cikgu benci kau. Semua kawan-kawan kau benci kau. Dan saya trauma bertahun-tahun lamanya. Banyak kali dekat sekolah saya menangis seorang-seorang. Menjerit seorang-seorang. Stres. Saya tak nak ceritalah panjang lebar pengalaman saya dibuli. Dihina. Saya pernah jadi imam dekat sekolah. Senior-senior batalkan solat. Diorang kata, ada ni imam tak sah. Punya diorang benci saya sampai macam itu sekali. So, benda tu membuatkan emosi saya sangat terganggu. Sangat tak stabil. Allah je tahu betapa saya tertekan ketika itu. Tetapi macam saya cakap tadi, emosi perlu dikawal. Emosi perlu dikawal. Ujian sentiasa ada. Tapi seorang mukmin tu, seorang beriman tu, dia perlu berjiwa besar. Kerana dia tahu dia ada Allah yang maha besar. So, macam mana kita nak memastikan ujian-ujian yang berlaku di sekeliling kita tu tidak menghalang kita untuk berjaya? First thing first, niat kita kena betul, matlamat kita kena jelas. Kita kena tahu apa yang kita nak dalam hidup ni. Kita nak jadi apa? Kalau saya tanya korang, okay, lepas SPM, korang nak jadi apa? Boleh jawab tak? Ada orang dia pun tak tahu dia nak jadi apa. Tengok result dulu kot. Kalau result okey, ambil doktor.
Kalau result tak okey, ambil agama. Time result tak okey, baru ambil agama. Padahal result okey lah ambil agama. Tu contoh. Ada orang tak pastilah, tengoklah masuk universiti apa yang dapat. So bila kita pun tak tahu apa yang kita nak capai, apa yang kita nak jadi, itulah yang menyebabkan kita tak ada rasa nikmat untuk belajar. Tak rasa seronok belajar sebab kita pun tak tahu apa yang kita nak. Tak ada maklumat. Bila tak ada maklumat, memang belajar tu akan jadi sangat bosan. Sangat-sangat bosan. Tapi bila kita tahu apa yang kita nak, kita tahu apa yang kita nak jadi, wallahi benda tu akan membuatkan kita rasa sangat seronok untuk belajar. Saya bagi contoh. Saya time belajar dulu, daripada saya umur form 3, saya memang bertekad, aku nak jadi ustaz. Aku nak sambung belajar dekat Mesir. Aku nak jadi pendakwah dan tokoh masyarakat. Aku nak sebarkan manfaat untuk masyarakat. So macam mana aku nak pastikan aku dapat capai apa yang aku nak tu? Aku kena belajar sungguh-sungguh. Aku kena skor SPM. Sebab bila aku skor SPM, bila aku buat dakwah, orang mudah nak terima. Sebab zaman sekarang, orang tengok akademik kita. Kalau akademik kita baik, mudah untuk kita nak sampaikan kebaikan. Orang mudah nak percaya. Lepas tu aku nak ambil STAM. Aku nak skor STAM. Lepas tu aku nak pergi Mesir. Aku nak belajar. Macam-macam lah saya plan. So bila maklumat saya dah jelas, saya nak pergi Mesir, saya nak jadi ustaz. Maka saya belajar tu jadi sungguh-sungguh. Sebab apa maklumat jelas? Sebab itulah, daripada sekarang kalau boleh, korang cuba plan di hidup korang. Aku nak jadi apa? Lagi 10 tahun aku nak jadi apa? Lagi 20 tahun aku nak jadi apa? Kita kena berfikir panjang. Janganlah fikir esok nak buat apa. Tu je. Fikir pasal esok je. Janganlah. Maklumat biar jelas. Bila maklumat kita jelas, datanglah macam-macam ujian sekalipun, insya-Allah kita boleh harungi. Sebab jiwa kita jadi besar. Kedua, macam mana kita nak bagi kita dapat mengawal emosi kita walaupun banyak ujian yang mendatang adalah kita kena sedar yang belajar adalah satu ibadah. Belajar ni satu ibadah. Pahala sangat besar. Kita buat homework, pahala sangat besar. Kita pergi kelas, PDPR bagai semua, pahala sangat besar. Walaupun korang belajar subjek matematik, walaupun korang belajar subjek sains, walaupun korang belajar subjek kemahiran hidup, geografi ke apa, itu semua ilmu tu. Fardu kifayah, fardu ain, pahala tu. Kalau kita sedar bahawasanya benda tu ibadah, orang beriman dia akan rasa sangat seronok. Percayalah cakap saya. Dia akan rasa yang dia belajar tu Allah nampak. Dan dia rasa time dia belajar tu Allah happy. Allah bagi dia, Allah gembira, Allah bagi dia banyak pahala. Perasaan tu yang membuatkan dia lagi semangat untuk bersungguh-sungguh belajar. Tapi kalau kita belajar tu bukan sebab ibadah, belajar sebab nak dapat result gempak je, belajar sebab kena paksa, belajar sebab tak ada sebab pun, itu yang malas tu. Betul tak? Yelah, buat apa nak belajar kalau kita tak fikir pun benda tu dapat pahala. Baik tak payah belajar kan. Tapi kalau kita sedar benda yang kita buat tu adalah ibadah, kita akan lebih seronok. Dan yang ketiga, bagi saya, macam mana kita nak kekal semangat walaupun ujian datang macam-macam ni dalam belajar ni adalah hendak si budaya tak nak si budalih lah. Hendak si budaya tak nak si budalih. Dan jangan belajar sebab nak dapat result yang gempak. Percayalah cakap saya. Result yang gempak tu tak ada apa pun. Tak ada nilai kat sisi Allah. Tak ada nilai. Buat apa korang kejar benda yang tak ada nilai? Bagi saya, straight A bagai semua tu rezeki je. Percayalah, rezeki je. Memang takkan semua orang dapat benda tu. Ada orang Allah nak bagi, Allah bagi. Ada orang Allah tak bagi, Allah tak bagi. Benda tu ujian je. Dan benda tu tak ada nilai pun. Result yang gempak ni. Tetapi nilai di sisi Allah adalah usaha yang ikhlas. Usaha yang kita buat tu, itulah pahala. Itulah ganjaran yang sangat besar. Itulah kejayaan. So, orang yang beriman, dia tak kejar dapat result yang gempak. Orang beriman, yang dia kejar adalah usaha yang gempak. Dia usaha sungguh-sungguh. Usaha dengan ikhlas. Belajar gila-gila. Walaupun tak dapat result yang gempak, mereka tak sedih. Sebab mereka tahu kejayaan yang sebenar adalah bila mereka berusaha. Sebab bila berusaha itulah Allah bagi pahala yang sangat banyak.
Serius saya cakap. Kalau korang set mind macam itu, dapatlah result macam mana pun, korang takkan sedih. Sebab korang tahu nilai di sisi Allah adalah usaha korang. So, usahalah sungguh-sungguh. Usaha sungguh-sungguh. Jangan malas. Saya bukan budak pandai sangat pun. Saya bukan budak pandai. Tapi saya usaha sungguh-sungguh. 3-4 bulan sebelum SPM, saya belajar daripada lepas isyak sampai pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi sampai 3 pagi, saya solat hajat, saya baca Quran, saya doa. Hampir setiap malam buat macam itu. Lepas tu bangun awal, 5.30 macam itu, solat subuh. Dan itulah rutin saya. Dekat kelas saya tak tidur. Saya belajar, hafal, buat nota, buat latihan, hafal, buat nota, buat latihan, hafal, nota, buat latihan. Solat hajat, tak tinggal. Baca Quran. Saya usaha sungguh-sungguh sebab saya tahu pahala tu pada usaha. Lantaklah result gempak tak gempak. Itu semua ujian je. Tapi Alhamdulillah, saya dapat 9A dalam SPM. First time dalam hidup saya dapat result macam itu. Saya tak pernah dapat result macam itu. Daripada sekolah rendah, saya tak pernah dapat keputusan yang cemerlang. Paling teruk pernah dapat nombor second last dekat kelas saya. Saya bukan budak pandai. Tak pernah lah masuk kelas pertama tu, tak pernah. Mak ayah saya pun tak confident saya dapat 9A. Sebab saya tak pernah dapat result yang gempak macam itu sepanjang hidup saya. Tapi Alhamdulillah, saya pun tak expect. Allah Maha Kuasa. Allah tak sia-siakan usaha saya. Dan Alhamdulillah, saya dapatlah nikmat tersebut. Dan ketika tu baru saya sedar, dalam nak berjaya ni tak ada jalan mudah. Tak ada jalan mudah. Memang kena all out. Ustaz, apa tips nak berjaya? Apa tips nak berjaya? Apa cara Ustaz belajar? Saya jawab simple je. Rajin. Tu je. Hendak sebudaya, tak nak sebudaya. Bagilah 1,000,000 tips pun, tapi kalau malas, sia-sia juga. Faham Hendak sebudaya, tak nak sebudaya. Okey. Berapa minit lagi, moderator? Ustaz ada lagi 4 minit. 4 minit? Hmm. Okey, saya jawab soalan kedua tu. Macam mana para sahabat dulu berjaya menghadapi wabak taun yang melanda mereka? Kita kena tahu sahabat sekalian, wabak adalah azab daripada Allah. Wabak adalah azab daripada Allah. Nak mengangkat bala dan azab, tak cukup dengan kita buat PKP. Tak cukup dengan kita kuarantinkan diri. Tak cukup dengan vaksin ke apa. Tak cukup. Nak mengangkat wabak, jalannya adalah bertaubat pada Allah SWT. Itu paling penting. Yes, yang lain-lain tu penting. PKP, vaksin semua perlu. Saya pun dah vaksin. Family saya pun semua dah vaksin. Alhamdulillah. Tapi kita kena tahu, punca kepada segala wabak ni adalah kerana maksiat yang kita buat. Contoh dalam satu hadis, Nabi kata sekiranya zina berleluasa, maka Allah akan hantar satu wabak yang tidak pernah ada kepada umat-umat sebelum kamu. Dan sekarang ni zina berleluasa. Betul tak? Bukan tu je. Hari ni ramai orang tengah COVID, tengah wabak ni, sepatutnya kita bertaubatlah pada Allah, betul tak? Kembali pada Allah. Tapi ada orang tengah-tengah COVID, tengah wabak ni, dia masih boleh layan video lucah lagi. Dia masih boleh couple lagi. Apa ni? Janganlah. Kita nak Allah hantar wabak azab macam mana lagi baru kita nak bertaubat kan? Janganlah macam itu. Sebab itulah kenapa sahabat-sahabat dulu berjaya, sebab setiap kali Allah uji mereka, mereka kembali pada Allah SWT. Jadikan wabak ni, COVID ni asbab untuk kita kembali pada Allah SWT. Semakin dekat dengan Allah SWT. Saya kagum dengan korang semua yang join pada hari ini. Ini bukti bahawasanya korang nak jadi orang yang baik. Korang nak berubah. Korang nak menjadi orang yang beriman, yang berjaya. Korang cintakan agama. Ini bukti. Saya doakan moga Allah bagi syurga kepada semua orang yang join pada hari ini. Dan ini pesanan lah pada diri saya juga. Jadikan wabak COVID ni asbab untuk kita semakin dekat dengan Allah SWT. Okey? Itu paling penting sebenarnya. Setiap ujian yang Allah bagi, itu je Allah nak. Allah nak kita kembali pada dia. Itu je. Okey? Wallahu a'lam, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Adanin atas perkongsian sebentar tadi. Seterusnya, saya ingin mengutarakan soalan kepada Dr. Azlan Wildan. Suka untuk saya memperkenalkan beliau secara ringkas. Beliau ialah pensyarah kanan Universiti Pendidikan Sultan Idris dan merupakan seorang tokoh motivasi yang aktif dalam membimbing anak muda ke arah pembentukan model insan yang cemerlang. Soalan pertama, ada sesetengah pelajar yang susah nak faham bila belajar online, tapi pada masa yang sama, dia jenis yang segan nak bertanya pada guru dan rakan-rakan. Macam mana nak selesaikan masalah ini dan kenapa remaja perlu cemerlang dalam akademik? Soalan kedua, bagaimana pula untuk pelajar yang mempunyai adik-beradik yang ramai tetapi mempunyai kemudahan teknologi yang terhad? Macam mana nak urus masa dan belajar jika adik-beradik berebut telefon? Saya mempersilakan doktor untuk menjawab dua soalan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke suara saya? Boleh dengar? Boleh. Ya, okey. Jadi sini semua adalah pelajar sekolah menengah kebangsaan. Sekolah mana semua ni? Sekolah mana? Dari satu Malaysia ada. Satu Malaysia. Okey, maksudnya tak spesifik pada sekolah mana-mana lah. Semua tingkatan mana? Tingkatan 4 ke, tingkatan 5 ke campur? Ada pelajar tingkatan 1 sampai Apa ni? Ada yang form 3, ada yang form 5, ada yang form 1 kan? Okey. Okey, bagus. Okey, jadi bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pihak penganjur kerana menjemput saya untuk sesi petang ini. Okey, untuk soalan yang seterusnya Soalan yang seterusnya saya rasa agak mencabar untuk nak jawab tu sebab sekarang ni kita berada di fasa yang agak baru, terutama di dalam sesi pembelajaran yang kita tak pernah lalui pun sebelum-sebelum ni kan. Even zaman saya dulu pun belajar, mana ada online ni kan. Dulu online ni hanya untuk dapatkan bahan-bahan kerja rumah sahaja kan. Tak pernah lagi belajar online. Jadi ini adalah satu fasa yang baru dan memang sangat mencabar, kita faham. Okey, jadi saya pun faham, saya dekat universiti pun abang-abang awak, kakak awak pun sebenarnya sedang belajar online. Okey, di universiti pun tengah belajar online dan saya pun mengajar online untuk abang-abang dan kakak awak yang berada di universiti. Dan setakat yang saya mengajar pada tahun lepas daripada kita COVID tadi tu, memang sangat mencabar lah. Dan saya sendiri pun nak memastikan pelajar-pelajar ni faham apa yang saya ajar pun dia adalah benda yang sangat subjektif. Kan, kalau waktu kuliah tu semua senyap je kan. Bila tanya soalan, tak ada soalan. Senyap je, saya pun tak faham air muka dia macam mana, air muka dia faham ke tidak, dia ni betul-betul faham ke tidak. Habis je kuliah. Terima kasih doktor, terima kasih doktor. Tak tahulah kau faham ke tidak kan. Okey, jadi soalan dia mungkin bila awak nak belajar ni pun susah nak faham online. Pada masa yang sama pun awak malu nak bertanya dengan guru dan rakan-rakan. Sebenarnya belajar online ni lagi senang awak nak tanya cikgu. Lagi mudah awak nak tanya cikgu, lagi mudah awak nak access kepada guru berbanding awak belajar dalam bilik kuliah ataupun dalam bilik darjah. Kalau dalam sekolah kan, kalau dekat sekolah, kalau ingat balik masa zaman kita duduk kat bilik darjah hari tu, so bila cikgu mengajar, lagi-lagi cikgu yang garang kan, cikgu yang kata tegas, kita nak tanya soalan kat tangan pun lagi yang kita takut. Nanti kita tengah fikir apa kawan aku fikir, entah soalan aku ni soalan yang betul ke soalan ni soalan yang main-main ke, nanti cikgu salah faham pula soalan aku ni ke, nanti cikgu kata alah soalan macam ni pun kau tak nak jawab kan, lagilah kita bersangka-sangka dalam bilik darjah. Tapi waktu online ni lah sebenarnya adalah waktu yang paling senang kita nak tanya, sebab dekat medium online ni kan kita ada kotak chat. So kita boleh tanya apa sahaja dalam kotak chat tersebut dan saya tak rasa cikgu akan marah lah kalau awak tulis kat kotak chat tu, melainkan kalau cikgu wajibkan awak untuk bertanya dalam sesi online ni. Sebenarnya kalau kita nak buka mic pun, kita nak angkat tangan dalam sesi online pun tak adalah rasa malu sangat kan, sebab kita tanya dalam medium online kan, kita bukan dalam real face situation yang mana semua orang pandang kita. Kalau dalam bilik darjah, kalau kita nak tanya soalan, semua akan tengok kita kan, mata-mata semua nampak macam pandang kita. Kadang nanti takut orang kata pula soalan aku ni soalan yang tak apa-apa. Nanti kan kalau aku tanya dalam bilik darjah pula, nanti kan cikgu kata entah aku ni soalan yang aku dah pernah ajar sebelum ni, takut cikgu marah pula kan.
Jadi sebenarnya dah time online lah time yang awak kena gunakan, manfaatkan kemudahan online untuk bertanya soalan. Lagi kurang rasa malu dan segan sebenarnya kalau awak nak tanya waktu online. Tapi kita faham sebenarnya tau, saya sebagai seorang pensyarah pun kita faham, awak pun susah nak faham bila online ni kan. Lagi cikgu ajar tak ada depan mata. Kita nampak dekat skrin aja kan, sama macam kita tengok YouTube. Kita tengok video tak mana-mana. Jadi berbeza untuk kita nak faham kalau cikgu ajar depan mata. Jadi apa yang kita kena buat waktu online ni, apa yang awak kena buat dekat rumah, jangan bergantung 100% kepada pembelajaran dalam talian. Jangan hanya orang kata habis kelas, dah habislah tugas kita sebagai seorang pelajar, dah habislah untuk subjek tu. Jangan berhenti setakat itu sahaja. Sekarang ni adalah fasa yang mana kita sangat mencabar. Semua orang belajar online, semua orang sekarang ini tengah struggle, bukan kita je, bukan sekolah kita je, bukan bilik darjah kita je, semua orang, satu Malaysia, bahkan satu dunia sebenarnya sedang mengalami kesusahan yang sama. Okay, jadi apa yang kita boleh buat, kita kena pastikan lepas habis je bilik darjah tu nanti, habis je kuliah, habis je kelas yang mana cikgu dah sampaikan, terus menelaah buku yang ada dekat rumah. Tak semestinya kita kena gunakan medium online lagi selepas itu. Mungkin lepas kita dah belajar online tu kita dah tepu kan, kita dah rasa macam otak aku dah tepu. Lama sangat duduk dalam kuliah online ni, dalam kelas online ni. Jadi lepas habis kelas, buka buku yang ada depan mata untuk kita balancekan kita punya pembelajaran. Kalau kita bergantung 100% kepada medium online, dia tak bagus juga sebenarnya. Dia kurang sihat. Kalau 100% pembelajaran kita hanya menghadap skrin sahaja. Kita kena pastikan waktu kita menghadap skrin PDPR tu, kita buat nota dulu. Okey, buat nota sebelum PDPR, waktu PDPR tambah nota-nota yang mana cikgu sampaikan. Lepas habis je kuliah, habis je kelas, pastikan kita buka balik nota-nota yang kita pernah tulis. Sebab mata ni dia lebih cantik, dia lebih seronok kalau kita nampak atas kertas berbanding kalau kita tengok perkataan-perkataan dekat atas skrin. Apatah lagi kalau kita mendengar cikgu-cikgu yang ajar dekat dalam skrin, dia lagi dah susah kita nak catch up. Okay? Jadi cara lain lagi untuk kita nak memastikan kita lebih faham waktu PDPR ni, pastikan kita get in touch dengan kawan-kawan, get in touch juga dengan guru-guru dekat sekolah. Okay, kalau ada kita benda yang kita tak faham, memang dalam kuliah tu aku dah cuba fahamkan tapi tak faham juga. Tak boleh nak faham apa yang cikgu ajar. Okay, boleh call ataupun boleh WhatsApp cikgu, PM tepi cikgu-cikgu ataupun rakan-rakan kita yang lebih faham apa yang cikgu ajar dan tolong bantu kita selesaikan masalah tu. Nasihat saya kepada pelajar-pelajar lah kan, terutamanya pelajar sekolah, kalau awak tak faham, jangan biar lama-lama. Jangan biar lama-lama. Kalau dulu saya sekolah teknik kan, dulu cikgu saya dia buat satu perumpamaan. Kalau dalam bilik darjah, okay, satu benda yang kita tak faham, dia umpama satu helai rambut kerinting. So kalau ada 10 helai rambut kerinting, maksudnya ada 10 helai yang kita tak faham. Okay, jadi setiap habis je kelas, pastikan rambut kerinting ini kita luruskan balik. Macam mana nak luruskan balik? Jangan tangguh. Jangan tangguh untuk kita tak faham masalah ataupun tak faham apa yang cikgu ajar dekat sekolah. Terus tanya cikgu, terus PM tepi cikgu. Cikgu takkan marah tau kalau awak tanya soalan. Cikgu dekat sekolah, even saya pensyarah dekat universiti pun kan, kalau ada pelajar tanya saya soalan, kita tak pernah marah. Kita tak pernah rasa soalan pelajar tu adalah soalan yang orang kata soalan yang tak sepatutnya pelajar tanya. Kita tak pernah rasa macam tu. Okay, lagi banyak soalan, lagi sukalah cikgu-cikgu ni dekat sekolah. Sebab cikgu dekat sekolah ni dia nak tengok awak pasti dapat A waktu SPM. Itu adalah peranan cikgu. Cikgu sendiri pun ada perasaan tu. Dia nak pastikan awak faham apa yang dia ajar dalam kelas. Dia nak pastikan awak perform dalam bilik darjah. Jadi jangan malu untuk bertanya. Jangan bersangka-sangka lah dengan cikgu. Mungkin kita rasa cikgu tak suka kat aku kot. Cikgu ni mungkin aku ni tak popular kot. Mungkin cikgu tak kenal aku kot. Jangan bersangka macam tu. Okay, fikir positif dan kita kena rasa cikgu ni sayang kita. Cikgu-cikgu ni nak tolong kita. Cikgu-cikgu ni lah nanti yang akan membuatkan kita faham apa yang kita tak faham. Okay. And then adalah kenapa remaja perlu cemerlang dalam akademik. Okay. Kecemaran akademik tu bagi saya adalah benda yang sangat penting. Dia adalah sangat penting. Okay.
apa-apa pun alasan, apa-apa benda pun perkara, kecemerlangan akademik adalah benda yang sangat-sangat penting. Dia sangat penting tapi bukanlah orang kata segala-galanya. Cemerlang akademik bukan segala-galanya tapi dia adalah benda yang penting untuk awak mencapai kejayaan pada masa akan datang. Okey, sebagai contoh lah kan, sebagai contoh katakanlah awak belajar form 4, form 5 lah, form 5. Okay, and then awak nak menduduki SPM. And then sepanjang form 5 tu awak tak fokus, mungkin kita tak fokus, kita tak belajar, kita tak betul-betul perform, and then akademik kita tak berapa baik. Okay, akademik yang tak baik ini walaupun dia adalah bukan benda yang utama tapi dia memberi kesan kepada ke mana hala tuju kita lepas itu. Sebagai contoh, kita sebagai seorang pelajar, kita ada cita-cita nak jadi seorang engineer. Aku nak jadi seorang engineer. Tapi bila tengok SPM kita tak layak untuk masuk bidang engineer, terpaksa ambil bidang lain. So dia akan memberi kesan selepas SPM nanti kalau kita tak cuba untuk menjadi orang yang cemerlang dalam akademik. Okay? Nak cemerlang dalam akademik ni dia bukanlah orang kata awak wajib dapat straight A, tak dapat straight A tu gelap masa depan, tak. Okay, jadi sepanjang SPM ni awak kena cuba, awak kena belajar semampu mungkin untuk pastikan akademik awak ni berada pada kedudukan yang paling cemerlang seumur hidup. Paling cemerlang yang awak boleh capai. Paling cemerlang yang awak boleh dapatkan. Okay, zaman saya SPM dulu adalah juga saya punya masalah-masalah lain. Kalaulah orang tanya saya kan, kalaulah saya diberi peluang untuk membetulkan kesilapan waktu saya belajar dulu, apa yang saya nak betulkan? Maka jawapan saya nak betulkan kesilapan saya dulu yang saya banyak main. Walaupun SPM saya okey, SPM saya orang kata dalam kategori yang cemerlang lah juga tapi adalah benda-benda yang saya masih lagi bermain dekat solar, yang ada benda-benda yang saya tertinggal, yang saya rasa macam kalaulah aku tak main dulu, boleh dapat benda ni. Kalau benda ni kita fokus betul-betul, ada benda yang kita akan dapat pada masa akan datang. Okay? Jadi waktu ini adalah waktu emas awak, masih lagi SPM ataupun mungkin masih lagi belajar di sekolah menengah, form 1, form 2, form 3. Kalau sebelum ni kita banyak bermain, kalau sebelum ni kita rasa kita belajar macam entah ya ke tidak kan, pastikan lepas ni kita ubah kita punya habit. Pastikan kita punya SPM, kita punya PT3 ataupun kita punya keputusan lepas ni lebih baik daripada sebelum-sebelum ni. Okay? Jangan dengarlah kata orang kata macam relax lah dulu, baru form 4, baru form 1, janganlah keras sangat nak belajar, lambat lagi, PT3 lambat lagi, alah baru form 1, PT3 tu tak ada apa sangat pun, SPM tu jauh lagi. Jangan dengar kata mereka. Okay, dengarlah kata hati awak. Kalau habit tak diubah sekarang, kalau kita punya sikap belajar tak diubah sekarang, dia takkan ubah sampai SPM. Kalau hari ni kita tak cuba nak membuat satu perubahan kepada tingkah laku kita, mendapatkan keputusan cemerlang, sampai SPM kita tak akan cemerlang. Kalau tak percaya kan, cuba awak ingat balik dulu-dulu sebelum-sebelum ni, kalaulah kita dalam kategori yang banyak main, pernah tak kita berubah dan istiqamah? Kalau tak pernah, tahu tak kenapa kita tak istiqamah dalam perubahan itu? Sebab kita tak rasa benda tu adalah benda yang urgent, benda yang penting, benda yang mustahak dalam kita punya kehidupan. Kita rasa benda ni boleh bertangguh lagi. Kita boleh rasa lambat lagi nak SPM. Kita berubah hari ni. Okay, katakanlah hari ni dengarlah kita punya moderator daripada Kak Rahaina, Ustaz Adnin, kita dah semangat dah hari ni, kita dah semangat. Kita dah rasa seronok nak belajar. And then lepas minggu kita dah down. Kita dah mula rasa malas balik, kita dah mula rasa nak main-main balik. Tahu tak kenapa boleh datang benda ni? Dia datang sebab kita tak rasa benda tu urgent, benda tu penting. Benda tu seolah-olah macam kalau aku tak buat sekarang, besok aku akan susah. Dia tak ada perasaan macam tu. Jadi awak kena wujudkan perasaan macam tu. Cara awak nak wujudkan perasaan macam tu, awak kenalah jumpa orang-orang yang dah berjaya. Ada orang-orang yang, awak kena jumpa orang yang mengalami pengalaman-pengalaman yang mana dulu SPM dia banyak main, and then sekarang ni apa cerita dia. Dia akan bagi satu nasihat yang sama seperti mana saya sampaikan kepada awak. Dia akan tetapkan rasa dia menyesal dulu dia tak belajar. Okay? Jadi awak kena wujudkan rasa urgency itu. Awak kena wujudkan rasa betapa mustahaknya awak kena lakukan perubahan yang mana akan memberi kesan kepada masa depan awak nanti. Okay. And then soalan yang kedua, bagaimana pula untuk pelajar
yang mempunyai adik-beradik yang ramai, tetapi mempunyai kemudahan teknologi yang terhad. Okey, so macam mana nak urus masa dan belajar jika adik-beradik berebut telefon? Okay, kita faham lah kan, mungkin dekat awak punya family ataupun adik-beradik awak ada satu handphone je ataupun ada satu laptop je. Kan, and then tiba-tiba kita nak kita nak share PDPR. Contohlah kan, tiba-tiba pula satu hari tu semua orang nak guna handphone, semua orang nak guna laptop, padahal kat rumah ada satu laptop je. So macam mana kita nak berkongsi dengan adik-adik? Okay, pertama sekali, ini adalah cadangan saya, nasihat saya kepada adik-adik. Okay, setiap minggu, katakanlah hari Ahad ni hari ni hari Ahad kan? Okay, hari ni besok hari Ahad hari ni hari Ahad kan? Okay, hari Ahad Okay, hari Ahad kumpul dengan adik-adik, panggil adik-adik ataupun abang-abang, akak-akak yang menggunakan PDPR, and then masing-masing kena tunjukkan jadual masing-masing. Tunjukkan, okay, hari Isnin akak ada PDPR 8 sampai 10. Petang pukul 2 sampai 3 adik ada PDPR. Okay, masing-masing kena tunjukkan jadual masing-masing. Kongsi jadual-jadual tu, and then masing-masing kena tentukan, okay, ni adalah waktu akak guna, ni adalah waktu abang guna, ni adalah waktu adik guna. Okay, dan semua kena bersetuju. Okay, supaya semua dapat gunakan laptop ataupun handphone tu pada waktu yang betul. Okay, katakanlah selepas PDPR, kita nak belajar and then tiba-tiba pula kita perlukan handphone, kita perlukan laptop untuk mendapatkan nota ke, ataupun kita nak tengok video ke, pun kita kena duduk, sit down dengan adik-beradik kita, cakap dengan akak, cakap dengan adik, okay, ni adalah waktu abang nak guna. Okay, 85 ataupun 56 adalah waktu abang nak guna khusus untuk mencari nota, untuk buat assignment, untuk buat kerja rumah. Waktu lain boleh guna, tapi waktu ni adalah waktu abang. Okay, masing-masing kena suggest bila waktu dia kena gunakan handphone ataupun laptop. Okay, barulah benda tu kan harmoni, barulah masing-masing akan bersetuju ni adalah waktu abang dia, ni adalah waktu adik dia, ni adalah waktu awak, ni adalah waktu orang lain. Okay, kalau tak buat macam tu, masing-masing berebut lah. Aku ada PDPR lah, aku tak boleh lah, aku nak guna untuk kerja rumah kan. Jadi benda tu tak harmoni. Jadi awak kena, orang kata, saling berkongsi, okay, saling orang kata bertukar-tukar jadual, okay, bertukar-tukar apa yang, bila waktu yang awak kena guna, bila waktu abang kena guna, bila waktu adik kena guna. Okay, kalau nanti dia akan bergaduh adik-beradik, nanti benda tu akan jadi awak bertambah tertekan, awak stres lagi adalah. And then lah nak belajar PDPR awak kena online, and then bergaduh pula dengan akak, bergaduh pula dengan abang pula kan, nanti lagi dah stres. Jadi untuk elakkan stres tu, hari ni, malam ni, tolong sit down dengan adik-beradik. Bincang, bila waktu awak nak guna, bila waktu akak nak guna, adik nak guna, barulah nanti seminggu tu awak kurangkan awak punya stres untuk menelaah buku ataupun untuk menonton video rakaman cikgu untuk sampaikan bilik kuliah. Okay. Jadi tips terakhir daripada saya kepada adik-adik yang sedang melalui PDPR, kita faham awak punya perasaan yang mungkin terlalu tertekan dengan orang kata belajar online, tak faham, dah lama tak berhadapan dengan cikgu kat sekolah, rindu nak jumpa cikgu-cikgu, rindu dengan kawan-kawan, kita rasa tepu. Okay, pertama sabar. Okay, benda ni dia takkan berlanjutan sampai awak habis SPM. Kalau ia habis SPM pun dia takkanlah selama-lamanya. Okay, yang kedua, luahkan masalah awak tu dekat orang-orang yang mana awak rapat ataupun awak sayang, macam mak ayah awak ke, luahkan perasaan dekat adik awak ke, dekat abang awak yang mana awak rapat, ataupun kawan-kawan awak yang mana awak get close tu. Okay, luahkan perasaan tu, jangan simpan perasaan tertekan tu. Kalau simpan lama-lama dia barang tau, awak akan lagi stres, awak akan lagi rasa give up. Dekat universiti last sikit, saya nak bagi tips. Dekat universiti, even pelajar universiti pun abang-abang akak-akak awak tu ada yang give up sampai nak berhenti. Sebab dia tertekan sangat. Jadi awak kena luahkan masalah awak tu. Luahkan masalah tu supaya awak kurang bebannya dan dia takkan memberi kesan kepada awak punya akademik untuk SPM dan sebagainya. Okay, jadi itu sahaja. Saya serahkan semula kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Azlan atas jawapan sebentar tadi ni. Baiklah, sebelum saya mula membacakan soalan di ruang chat, saya membuka kepada peserta yang ingin bertanyakan terus kepada panel. Peserta boleh sebut nama panel, and then boleh tanyakan terus soalan.
Okey, kalau tak ada saya bacakan soalan di ruangan chat. Soalan untuk Dr. Azlan, kalau kita tak suka sesuatu subjek, macam mana nak keep fokus untuk subjek tersebut? Okay. Bila kita tak suka sesuatu, dia tak semestinya kita tak boleh perform tau. Dia tak semestinya kita tak boleh nak kuasai benda tu. Tak suka tak bererti kita tak boleh nak perform. Dia just perasaan sahaja. Perasaan kita tak gemar dengan sesuatu. Perasaan kita tak minat dengan sesuatu. Tapi tak semestinya kita tak boleh perform benda tu. Sebagai contoh, ada orang dia tak suka masak. Dia tak suka masak. Tapi dia boleh masak. Sedap pula tu. Pada masa yang sama dia tak minat memasak, dia tak nak ambil pun bidang kulineri ke, bidang masak-masak ke, dia tak nak ambil sebab tak minat. Tapi dia boleh masak, tapi dia masak dengan sedapnya. Sebab apa? Sebab dia hari-hari masak, dia tolong mak dia tolong mak dia pergi dapur, dia tolong mak dia orang kata masak nasi goreng sampailah sedap walaupun dia tak minat, dia tak suka. Okey, jadi benda yang awak tak suka, benda yang awak tak minat, itu adalah perasaan. Awak kena orang kata belajar macam biasa dan kurangkan beri perhatian kepada perasaan tak suka tu. Okay, sebab dia adalah benda yang kita tak suka. Dia adalah perasaan, dia bukanlah kelebihan ataupun skill kita untuk belajar. Kalau kita belajar juga, kita pasti akan skor. Dulu waktu saya sekolah dulu, saya ambil bidang kejuruteraan. Dulu saya tak minat bidang kejuruteraan. Dulu bidang yang saya tak suka adalah bidang electrical yang mana saya ambil pada waktu tu. Okay, jadi saya sampai jumpa kaunselor sekolah, saya cakap dengan cikgu tu, saya nak tukar aliran. Saya nak ambil bidang biologi sebab saya sangat minat dengan biologi. Jadi nasihat kaunselor tu pada saya, dia kata apa tahu? Dia kata memanglah hari ni awak tak minat. Hari ni memang tak minat, hari ni memang awak tak suka. Tapi tak suka tu tak bererti awak tak boleh nak perform dalam subjek tu. Awak try dulu. Awak kena buka hati awak kena lapangkan dada, belajar je macam biasa, cuba abaikan perasaan tak suka tu. Percayalah cakap saya, awak boleh perform. Dan memang betul cakap cikgu tu, memang saya perform SPM untuk subjek electrical. Walaupun, dan juga subjek lukisan kejuruteraan yang mana saya ni adalah orang yang paling buruk bila melukis. Kalau orang suruh saya lukis benda, memang itulah lukisan paling buruk kat dunia lah. Tapi saya boleh dapat A untuk SPM. Sebab apa? Sebab kita belajar juga walaupun kita tak suka, kita orang kata abaikan perasaan tu, lama-lama insya-Allah kita tetap boleh buat. Okey? Wallahu a'lam. Terima kasih Dr. Azlan atas perkongsian sebentar tadi. Seterusnya, soalan ditujukan kepada Ustaz Adenin. Assalamualaikum Ustaz Adenin. Saya ada soalan. Antara hadir kelas dan tanggungjawab menolong ibu bapa buat kerja rumah, mana yang perlu diutamakan? Maaf ya, nampaknya Ustaz Azdin dah keluar. Jadi saya ajukan kepada Dr. Azlan. Antara hadir kelas dan tanggungjawab menolong ibu bapa buat kerja rumah, mana yang perlu diutamakan? Dipersilakan. Okey, antara belajar, tiba-tiba tentang belajar tu mak suruh pergi kedai. Tentang belajar tu mak suruh masak. Tentang belajar, tentang aku tengah ada semangat ni, tiba-tiba pula mak suruh ni jaga adik ke depan. Okey, dia kena tengok case by case. Pertama sekali, awak kena tengok prioriti awak. Waktu tu, adakah belajar pada waktu itu memang sangat penting. Penting tu waktunya, maksudnya kalau awak tak buat sekarang, dia akan memberi kesan kepada awak punya markah ataupun awak punya kerja rumah. Okay, kalau dia memberi kesan, benda pertama awak kena buat adalah awak kena terangkan kepada mak ayah dengan cara yang baik. Awak kena cakap perlahan, baik dengan mak ayah awak cakap, okey, ni abang ada kerja rumah. Kalau tak buat sekarang, nanti besok hari terakhir kena hantar. Tak buat sekarang memang tak siap. Nanti cikgu marah, nanti cikgu akan ambil tindakan ke apa-apa lah. Dan saya yakin mak ayah awak memang confirm faham. Dia kan faham sebenarnya sebab masa depan anak-anak dia memang dia sangat faham lah. Unless lah kalau awak tak terangkan pada mak ayah awak, tiba-tiba awak melawan mak ayah awak tak explain pun sebenarnya waktu tu memang sangat penting untuk awak kerja rumah,
memang dia akan timbulkan masalah. Okay. Dan juga kalaulah waktu belajar waktu tu bukan prioriti, maksudnya awak ada masa lagi untuk awak belajar ataupun untuk awak siap kerja rumah, okay, awak akan tolong mak ayah awak. Bagi saya, lebih baik awak tolong mak ayah awak dekat rumah kalau waktu tu masih belum penting lagi untuk awak belajar. Masih ada masa lagi untuk awak siap kerja rumah. Masih banyak masa lagi untuk awak menelaah pada waktu-waktu yang lain. Okay? Jadi awak kena tengok awak punya keutamaan pada waktu tu. Utama yang mana satu? Belajar utama, mak ayah utama. Kalau waktu tu belajar utama, awak kena terangkan dengan cara baik kepada mak ayah. Kalau waktu tu belajar belum utama lagi, mungkin awak ada masa banyak lagi, tolonglah mak ayah dekat rumah. Okay? Wallahualam. Terima kasih atas jawapan sebentar tadi. Soalan seterusnya ditujukan kepada Kak Raihana. Apa amalan yang Kak Raihana lakukan sebelum menduduki peperiksaan? Dipersilakan untuk menjawab. Okey, apa amalan yang akak buat sebelum akak menduduki peperiksaan? First kali, akak ni jenis yang last minute. Last minute ni dia ada dua. Satu, dia bagus untuk kita. And second, dia akan mendatangkan kemudaratan untuk kita. Kalau macam akak jenis yang last minute sebab akak ni jenis short term memories. So akak kalau baca buku bio, kalau akak baca awal-awal, nanti 2 hari lepas sebelum exam akak lupa. So apa yang akak buat, akak akan sentiasa on the track. First, selalunya kalau akak nak hadapi peperiksaan, 2 minggu sebelum tu akak akan habiskan study. Contoh, akak bagi contoh biologi. So biologi akak akan habiskan study. And akak tahu akak ni jenis yang short term memory, akak macam tak boleh nak ingat sangat. So akak akan banyakkan buat soalan and akak akan tanya cikgu soalan apa yang selalu masuk. Sebab selalunya cikgu-cikgu ni dia memang dah ada target soalan tahu. And apa yang lagi-lagi kalau cikgu-cikgu yang dia selalu buat soalan, dia memang prepare soalan untuk exam-exam besar kan, dia orang lagi tahu benda apa yang selalu target untuk masuk dalam exam. So kita jangan malu, kita just tanya je benda tu and kita tekankan dekat soalan tu. Walaupun kita tekan dekat soalan tu, kita kena pastikan juga kita habis baca subjek tu. Okay? Cuma dekat soalan tu kita kena tekankan. Benda tu bagi akak, dia memang kadang-kadang orang kata soalan, itu bukan soalan spot tau, dia macam soalan target lah. Spot dengan target sama tak apalah, tak kisahlah. Okay. So benda tu bagi akak, kadang-kadang orang kata soalan spot ni bukan masuk pun, kadang-kadang masuk, kadang-kadang tak masuk. Baik fokus semua. Tapi kalau cikgu akak dia kata soalan spot kalau kita dapat tu maksudnya rezeki. And kalau kita dapat rezeki, kita tolak, kita dah yang rugi. So kalau kita dapat je, kalau kita tanya cikgu kan, so cikgu kata fokus dekat bab ni, fokus dekat bab ni. So kita buat apa yang cikgu suruh and kita jangan abaikan tanggungjawab kita as belajar kita di benda lain juga. Okay? So kalau dekat situ, kalau ada rezeki kita, Alhamdulillah. Kalau tak ada rezeki kita, tak ada jadi masalah. Sebab benda tu kita dah tekan sekarang and maybe akan datang nanti benda tu akan keluar juga. Okay? Sebab macam Ustaz Adinin kata tadi, Allah tengok usaha. Okay? And second, apa yang akak buat, macam biasa kita kena rohani pun kita kena ada juga kan. So akak pun kalau setiap pagi, sebab akak sekolah agama, so memang setiap pagi tu memang akan ada waktu yang khas untuk mengaji. And adik-adik, kalau kita nak exam sebenarnya kita kena lagi dekatkan diri kepada Allah. Okay, bukan maksud akak sekarang ni kita jangan dekatkan diri kalau kita tak exam, bukan macam tu. Maksudnya kalau kita time nak exam tu, kita masa tu memang dekat bahagian, kita tengah stres tau masa tu, kita rasa tertekan, kita dekat bahagian tu. So masa tu cara kita nak tenangkan diri macam dah tak ada dah. Sebab kadang-kadang kita rasa macam aku badannya nak habiskan semuanya, aku dah tak sempat. So apa yang kita buat, ingat 3 benda ni, usaha, doa, tawakal. Kita dah usaha, so insyaAllah Allah akan mudahkan urusan kita. And lepas kita usaha, kita jangan sombong, kita kena doa dekat Allah. Sebab ilmu dekat dunia ni semua Allah yang punya. So apa yang kita kena buat, kita kena dekatkan diri dengan Allah, kita kena doa banyak-banyak supaya, sebab kan rasa tak kadang-kadang orang tu dia dah habis tadi, contoh kita tanya, dah habis tadi ke? Dah habis dah. Tapi dia tak doa ke Allah, dia tak banyak buat ibadah. So boleh je jadi masa tengah exam tu tiba-tiba Allah nak hilangkan ilham, nak startkan dia punya
apa yang diingat, boleh je jadi macam tu. So kita nak elakkan benda-benda macam tu, kita kena selalu dekatkan diri dengan Allah, doa dekat Allah, and kita boleh juga selalu buat solat sunat duha, sebab solat sunat duha ni pembuka pintu rezeki. Masa tu lah kita nak minta dekat Allah. And last kali kita kena tawakal. Lepas kita dah buat semua benda tu, kita tawakal. Hai tawakal ta'ala Allah, aku dah buat semua benda. Semoga Allah balas semua usaha aku ni dengan balasan yang setimpal. Okay, so bila apa-apa pun result kita dapat, apa-apa pun yang kita akan hadapi next tu, kalau kita gagal pun kita tak akan sedih sangat sebab kita tahu kita dah all out dah before exam tu. So itulah apa antara yang akak buat. Okay, terima kasih. Terima kasih Kak Raihana. Soalan terakhir, soalan untuk Kak Hana. Bila tak ada geng kawan-kawan yang belajar bersama sebab pandemik COVID-19, rasa tak ada semangat, ada cara tak nak atasi yang akak hadam, boleh cadangkan? Kalau tak ada kawan-kawan Mm-mm. Maksud tak ada kawan-kawan tu macam mana? Sebab kan pandemik COVID, so kita tak boleh nak jumpa kawan-kawan kan? Oh, So nak fizikal atasi. lah. Ah. Okay, kalau apa yang akak selalu buat dengan kawan-kawan akak, kawan-kawan akak ni ramai yang lagi hebat daripada akak tau. So, diorang lagi hebat, jadi diorang akan ada inisiatif untuk buat kelas tu sendiri tanpa cikgu. Faham tak? Belajar sama-sama, buat kelas sendiri. And macam tu lagi santai. Kita boleh gelak-gelak and kita boleh selesaikan masalah tu sama-sama lah. Kadang-kadang kan tengah share screen kan, kadang-kadang conteng-conteng apa benda lah buat dekat situ. Tapi at the same time kita dapat belajar, kita dapat study group sama-sama, and kita tak rasa bosan kalau belajar dengan kawan pun. Tapi kalau macam akak ni jenis yang kena study dua cara tau. First, akak kena study sendiri, and second, akak still kena ada study group juga. Tapi akak more to study sendiri. Study group ni dia bagusnya sebab kalau kawan-kawan kita ada masalah, kita boleh tolong. Kalau kita ada masalah pun kita boleh tanya sebab idea masing-masing lain kan. Lagi-lagi kita dekat zaman yang kebat ni, yang tak tahulah soalan tu datang daripada mana. So kita kena ada critical thinking kan. So memang membantu sangat kalau kita buat study group macam tu. So kalau kita study group macam tu kan, memang best lah. And adik-adik boleh lah cadang dekat kawan-kawan adik-adik, free tak? Jom kita buat homework ni. Kalau macam cikgu kasih homework tu kan, jom buat homework ni, jom buat homework ni. Lepas kelas tu, terus cakap dengan kawan, jom buat homework ni sekarang. So minggu depan, so nanti macam tak adalah susah sangat nak tangguh-tangguh kan. And second, kalau study sendiri tu, akak memang kena sebab akak ni jenis yang, macam akak cakap tadi, akak kena lebih daripada orang. Akak tak boleh kalau macam study time group tu akak macam ada something yang miss. Akak ni jenis yang macam tengok jugalah buku teks tu macam memang kena ikut buku teks. Tapi in other way akak still kebat akak still juga lah, still banyak lah juga tengok. Cuma yang dekat buku teks tu akak tak akan tinggalkan. Walaupun satu information akak tinggal, akak rasa macam tak boleh. So selalunya kalau kita study group kan, kita tak boleh nak cover semua yang ada dalam buku tu tau. So kalau kita kena ada usaha kita sendirilah untuk kita tengok sendiri buku tu, belik satu-satu, ingat balik apa yang cikgu dah ajar. So itu apa yang akak buat lah untuk elakkan daripada bosan, tak ada kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih Kak Raihana. Okey, tamat sudah sesi soal jawab isu-isu yang berkaitan dengan PDPR pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada barisan panel kita, Dr. Azlan Wildan, Ustaz Adanin dan Kak Raihana. Satu perkongsian yang cukup menarik dan bermanfaat. Banyak juga tahu perkara baru yang kita dapat hari ini. So, semua peserta bolehlah kongsi dengan kawan-kawan korang yang tak hadir ataupun yang tak berpeluang untuk menyertai forum hari ini. Okey. Sebelum beralih ke slot istimewa cabutan bertuah, diminta untuk para peserta membuka kamera untuk sesi fotografi.
Terima kasih kepada semua yang sudi buka kamera. Ada sedikit pengumuman. Terdapat cenderamata yang disediakan oleh penganjur kepada rakan kerjasama untuk forum hari ini, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Kebun dan Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Kemuning. Oleh yang demikian, cenderamata kepada wakil guru sekolah dan akan difoskan dalam masa terdekat. Begitu juga buah tangan untuk para panelis kita. Jadi, kita teruskan dengan surat istimewa cabutan bertuah untuk para peserta tingkatan 3 pada hari ini. Ada banyak hadiah menarik yang menanti individu-individu bertuah pada hari ini. Peserta yang namanya dicabut sebagai penerima, sila berikan nombor telefon anda kepada Abang Zaki atau Kak Anu. Adik-adik boleh klik link nombor telefon di ruangan chat ya. Cabutan bertuah pertama, pemenang akan menerima hadiah berupa headphone. Okey, kita putar ya. Maaf ya, ada sedikit masalah. Okey, kita putar semula roda nama. Tahniah diucapkan kepada adik Muhammad Syahmi bin Baharudin. Ada ke dalam ni? Kalau ada boleh raise hand. Okey. Adik boleh contact dengan Abang Zaki ya. Okey, untuk cabutan bertuah kedua, pemenang akan menerima hadiah berupa power bank. So nanti lepas kelas bolehlah cas telefon. Tahniah diucapkan kepada adik Audrey NG. Ada ke? Okey, kita putar semula. Tahniah diucapkan kepada adik Nur Akilah Nasuha binti Saidun. Ada ke dalam ni? Boleh raise hand. Okey, adik boleh contact Kak Adam. Nombor ada di bahagian chat. Seterusnya, untuk cabutan bertuah ketiga, pemenang akan menerima hadiah berupa lampu LED. Tahniah kepada adik Batrisya binti Manizam. Ada? Okey, ada. Adik boleh contact Kak Anom. Ada nombor telefon di ruangan chat. Untuk cabutan bertuah keempat, pemenang akan menerima hadiah berupa stand telefon. Tahniah kepada adik Nurliana binti Muhammad Huzair Afali. Ada ke?
Adik Nurliana binti Huzail Afali, ada? Kalau ada boleh raise hand. Okey, kita spin semula. Kita spin semula nama. Tahniah diucapkan kepada adik Muhammad Alif Farhan bin Matik. Ada ke? Okey, adik boleh kontak Abang Zaki. Nombor telefon ada di ruangan chat. Untuk cabutan bertuah kelima, pemenang akan menerima hadiah berupa meja laptop. Tahniah kepada adik Muhammad Adam Haris bin Rehan Iskandar. Ada? Ada. Okey, boleh kontak dengan Abang Zaki. Nombor telefon ada di ruangan chat. Okey, sebenarnya kita ada hadiah cabutan bertuah utama. Hadiah ini juga merupakan cabutan bertuah terakhir pada hari ini iaitu Al-Quran Humairah. So, jom kita spin. Tahniah kepada adik Shirin Joy, anak perempuan Deva Rajan. Ada? Kita spin semula. Tahniah kepada adik Muhammad Adib Asim Salman. Ada? Kita spin lagi sekali. Tahniah kepada adik Nur Afikah binti Zamri. Ada ke dalam ni? Nur Afikah binti Zamri ada? Okey, ada. Tahniah diucapkan. Okey, adik boleh kontak Kak Anum. Nombor telefon ada di bahagian ruangan chat. Tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada semua peserta yang bertuah pada hari ini. Jangan lupa untuk menghubungi Abang Zaki atau Kak Anum untuk menebus hadiah-hadiah berkenaan. Baiklah, tamatnya sesi cabutan bertuah tadi, maka tamatlah forum Saya Tak Bosan PDPR, Jom Perform dari Rumah. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada warisan panel kita pada hari ini, para peserta, adik-adik yang berusaha meluangkan masa untuk bersama dengan kami pada petang ini. Syukur Alhamdulillah. Sebelum itu, para peserta diminta untuk mengisi borang soal selidik yang diberikan di ruangan chat. Anda boleh klik pada pautan yang diberikan. Dengan mengisi borang soal selidik, anda layak menerima e-sijil daripada pihak penganjur. Untuk makluman, e-sijil akan dihantar oleh penganjur melalui email dalam masa 7 hari selepas program. Para peserta juga digalakkan untuk mengikuti akaun sosial media Kelab Remaja Isma Kota Raja di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan program dan aktiviti yang akan datang. Pohon berangan, tempat bertemu. Girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu. Binalah bangsa, bangunkan negara. Dengan ini, saya Alia Nur Maisara selaku moderator forum dan mewakili penganjur pada petang ini ingin memohon ribuan kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang saya mengendalikan forum ini. Dengan ini, majlis ditutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As.
Terima kasih saya ucapkan kepada semua peserta. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana mungkin aku mampu terlena melihat dirimu dibunuh dan disiksa kerana dirimu dan diriku ini bagai satu tubuh di jasa yang sama.